Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ni pengajian kita disambung dengan membaca kitab Pedoman Sembahyang Berjemaah karangan Tuan Guru almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman, pengasas Pondok Lubuk Tapah, Kelantan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Sambungan kita pada halaman 35. Halaman 35 baris yang ketujuh daripada atas. Halaman 35 baris yang ketujuh daripada atas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, maka sunat bagi makmum bahawa takhir mulai perbuatan makmum itu daripada mulai perbuatan imam tiap-tiap rukun. Disunatkan dalam sembahyang berjamaah, disunatkan bagi makmum dia melewatkan pergerakan dia daripada pergerakan imam. Itu cara umum. Sunat dia buat lambat sikit bergerak berbanding dengan imam. Atau kata lain, imam buat dulu baru dia buat. Itu bahasa mudah. Dalam kebanyakan perbuatan, bukan semua perbuatan. Ada perbuatan yang kita sunat berserta dengan imam. Ada perbuatan yang kita diwajibkan lewat daripada imam. Dan macam-macam perkara, ada beberapa yang akan kita sentuh nanti. Sunat ini untuk mengelak daripada kita tersalah ataupun melakukan perbuatan yang boleh meluputkan fadilat berjamaah. Kadang-kadang ada perbuatan yang kalau kita buat berserta dengan imam menyebabkan kelebihan berjamaah ketika perbuatan itu ia akan hilang. Ketika perbuatan itu, perbuatan lain mungkin kita tak buat, tak hilang. Jadi fadilat berjamaah boleh hilang bagi satu-satu perbuatan yang kalau kita buat berserta dengan imam. Contoh, kita rokok serentak dengan imam, maka fadilat berjamaah ketika rokok tu hilang. Manakala perbuatan lain masih ada. Kalau kita buat banyak lagi, kok banyak kurang. Tak? Dah kurang-kurang hak 25 27 tu macam mana? Tu kita serah pada Allah Taala macam mana, nak wi penuh ke wi kurang ke. Tapi nak royak pada kita fadilat berjemaah tetap berkurangan. Dah kurang banyak mana? Wallahu a'lam, serah pada Allah Taala, sebab benda tu benda di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan terdahulu mulai makmum atas selesai imam daripada perbuatannya. Dan kalau orang belajar bahasa Arab, atah kepada bahawa takhir terdahulu mulai makmum, sunat takhir. Sunat dia melewatkan permulaan perbuatan makmum setelah selesai perbuatan imam. Sunat begitu. Hak tadi sunat dia melewatkan permulaan pergerakan. Satu. Yang kedua, sunat juga dia lewatkan lagi sehingga selesai imam buat dulu. Hak tadi imam mungkin tak selesai lagi, dia takbir lewat sikit. Dia buat lewat sikit. Hak ni yang kedua, imam buat dulu dan sempurna baru dia buat. Lewat sikit lagi. Tapi jangan lewat banyak sangat. Sederhana lewat. Dan terlebih akmal. Jadi hak yang sempurna macam mana? Tadi kita ada dua benda. Satu, lewat sikit
daripada pergerakan imam. Maksudnya imam start gerak rokok, kita pun baru start. Tu molek baguslah, maksudnya kita lewat sikit, tapi tak sempurna 100% lagi. Kemudian hak lewat sikit, imam sampai ke rokok baru kita start gerak. Tu comel lagi. Dah nak comel lagi dan terlebih akmal. Hak comel lagi. Hak bagus lagi macam mana? Sebab itulah dalam sembahyang berjemaah, imam dia kan kena ada nak kata skill lah, kita kata skill pergerakan dia tu supaya makmum pun boleh follow kat belakang. Yang ikut sedak dia, dia laju-lajulah naik hok belakang tu. Ataupun dia lambat, bori juga hok belakang pun. Lambat sangat gerak imam. Imam je sakit pinggang, sakit lutut, nak turun pun susah. Tu tak menjadi salah, tapi yang penting makmum tu kena pandai follow. Kadang-kadang kita tak tahu imam tu gerak mana. Masa bergerak kat mana, masa habis kat mana. Maka boleh bergantung kepada takbir intiqal. Takbir perpindahan itu. Kalau takbir perpindahan, imam buat pendek. Allahu Akbar. Dan kan daripada sujud yang kedua, naik kepada qiyam. Mungkin imam duduk istirahat. Lepas tu imam takbir Allahu Akbar pendek. Jadi makmum mungkin sangka imam diri dah. Dia pun akan bangunlah. Dia bangunlah. Imam baru duduk istirahat. Jadi maksudnya, makmum tu belum buat cara yang paling sempurna dari sudut pergerakan. Jadi dia macam mana? Imam tu takbir lewat sikit. Sama ada takbir dia bermula akak kepala daripada sujud yang kedua, Allah panjang apa diri, ataupun dia bermula selepas istirahat. Itu disebut oleh ulama dua cara begitu. Start pada awal ataupun selepas dia duduk istirahat, dia pun baru start. Tak apalah. Maksudnya beri masa sikit bagi makmum, dia boleh baca tasbih panjang sikit. Taklah kita baca tasbih sujud ngangang 3 kali. Kadang-kadang dah 3 kali imam bangun dah. Kita pun rasa dah aku nak ambil sempurna, pergi tasbih banyak, imam naik dah. Lepas tu nak baca panjang-panjang lagi, nak baca sampai ke sebelah, lepas tu nak sambung dengan doa lain lagi, dah semua sebab imam naik cepat sangat. Kadang-kadang gitu juga. Tapi janganlah lama sangat, sia juga hak yang pening pada hak sujud lama. Jadi benda-benda seumpama itu imam dikenerai. Itu dalam sembahyang tu Allah Taala Nabi ajar kita. Okey. Yang terlebih akmalnya macam mana? Yang terlebih akmal daripada ini, bahawa takhir mulai buat makmum. Makmum lewat sikit. Memulakan sesuatu perbuatan tu makmum buat lewat daripada sekalian gerak imam. Bila sebut sekalian, maksudnya imam tu sudah dulu. Hak ni hak yang paling comel, dan itu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Barulah kita akan gerak seketak. Contoh imam Allahu Akbar, diri kepada rakaat kedua ke ketiga, keempat dan sebagainya dah. Sampai akbar habis tu imam cacang. Ada. Kita pun baru start gerak ramai-ramai, barulah nampak comel pergerakan serentak. Ni imam Allah ni akak kepala, hak ni sujud lagi. Jadi berterabur susunan pergerakan itu dok comel, tertib tu dok comel. Jadi orang tengok, berterabur. Kalau kita buat kawak kan comel, kaki sama seketak. Ni kau sembahyang pun macam tu lah. Tapi dah sembahyang tu kan kita latih seumur dah kan. Kita bilang Allahu Akbar, maksudnya imam kata apa panggil kanan, kita buat kanan. Gitulah ibarat kepada kawak tu. Gitu. Jadi bila makmum tu bergerak, mula start daripada sekalian gerak imam. Maka tiada masuk, maka dia nak perinci lagi pendetailan kita. Tiada masuk makmum, tidak memulakan seseorang makmum akan perbuatan dia hingga sampai imam kepada tempat berpindah ia imam itu kepadanya, kepada tempat ia nak pergi. Imam nak pergi mana? Okey, daripada selepas surah untuk rakaat. Biarlah imam tu habis betul rakaat baru kita turun. Jadi imam tu bila rakaat bacalah 3 kali tasbih. Lepas tu kau rasa mungkin ada lagi makmum di hak yang tak dia panjang sikit. Tapi jangan panjang sangat menyebabkan orang yang rakaat sama dengan imam tu letih pula lama. Jadi pandai-pandai mengukur begitu. Sebab itulah ulama kita sebut imam tidak digalakkan membaca panjang. Baca dalam tasbih-tasbih yang lain tu panjang. Rakaat baik, sujud baik, apa lagi, supaya tidak memanjangkan sembahyang dia yang menyebabkan makmum pun rasa susah. Dah gitulah. Kecuali disebut diizinkan oleh makmum. Itu cerita lain lah. Nak ayat pada kita, cara yang paling baik
dalam sembahyang berjemaah, makmum mula bergerak apabila selesai imam sesuatu pergerakan. Itu paling baik, dan itu yang kita kata sembahyang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Kalau imam sebut sami Allahu liman hamidah, imam diri, makmum pun baru start sami Allahu liman hamidah. Begitulah sampai habis. Itu dipanggil ikut imam. Itu dia sebagai makmum. Itu maksud yang sebenar dan perbuatan yang paling tepat. Maka tiada rokok, ini contoh. Tiada rokok melainkan kemudian daripada sampai imam kepada rokok. Makmum tak start lagi rokok kecuali imam rokok dulu. Rokok comel baru start. Itu cara yang paling baik. Dan begitulah pergerakan-pergerakan yang lain. Kalau kita latih gitu semua, akhir dekat lah. Kalau lama kening kita latih mana? Allah kita akad lalu. Kita bikah lalu. Pantang sebut Allah bikah lalu. Akhirnya bila kita nak tunggu akbar tu rasa canggung. Sebab kita Allah kita bikah. Sedangkan kalau nanti Allahu akbar baru kita bikah. Baru comel gerak gitu. Ni baru bila kita ajar gitu akhirnya dia akan samalah. Kalau tidak diajar begitu, hok ni mari buat gini, hok ni mari buat gini, mula nampak mayang ikut suka. Dah gitu. Begitu juga kalau imam daripada iktidal untuk turun sujud yang pertama, kan jauh kan. Biar imam letak dahi dulu kapal atas, baru kita pergi turun. Tak apa, tunggu. Lepas tu, tu yang penting bila imam sujud dulu, biasa kalau imam baca 3 kali sujud, makmum baru tok lutut dahi, imam naik. Jadi letih juga makmum pula. Tu yang jadi makmum kata, bila nampak imam turun, aku turun lalu. Sebab apa? Takut dodan tasbih 3 kali. Jadi imam kena pandai lah masa tu. Bila dah turun sujud, bacalah panjang sikit untuk pasti, kalau boleh, makmum pun dapat 3 juga kelebihan. Apa panggil? Kelebihan membaca tasbih di dalam sujud dan seumpamanya. Gitu. Sebab itulah ada kemunasabahan disunatkan isti'azah dalam mazhab Syafi'i di setiap rakaat. Contoh daripada rakaat berapa kita kata? Rakaat ketiga untuk keempat. Sujud yang kedua pada rakaat ketiga untuk naik kepada rakaat keempat. Kita sebut tadi biar imam naik dulu baru kita gerak kan. Okey. Bila imam Allahu akbar sampai dah qiyam pada rakaat keempat, kita baru nak start gerak. Ketika itu imam memang disunatkan sama ada imam ataupun bukan baca auzubillah dulu. Auzubillah walaupun rakaat keempat disunatkan dalam mazhab Syafi'i begitu. Bila baca auzubillah dulu dan molek makmum naik, dia boleh dengar secara lengkap Fatihah imam tu. Bila imam start bismillah, makmum semua diri belah kedah. Barulah panggil kita mendengar bacaan imam secara sempurna dalam qiyam Fatihah itu. Dah itulah baru comel. Jadi kalau imam naik terus bismillah, kita baru tengah gerak. Jadi tak berapa comel pergerakan itu ketika mana bersama imam ketika imam baca Fatihah. Kita sekarang duk sibuk ke takbir Allah, imam bismillah. Jadi kan dia bertembung. Jadi kalau boleh lah kita naik biar nampak imam makmum comel berdiri, baru start imam itu bismillahirrahmanirrahim. Maka tiada rokok melainkan kemudian daripada sampai imam kepada rokok. Dan jikalau menyertai makmum akan imam dengan takbiratul ihram. Ni habis dah cerita dia. Ada isu lain. Makmum takbir berserta dengan imam, takbiratul ihram. Atau nyata terkemudian takbir imam daripada makmum, tiada sah sembahyangnya. Dalam bab takbir kita tidak boleh lebih awal pada imam ataupun berserta dengan imam. Dalam bab sembahyang ada beberapa perkara yang kita boleh atau disunatkan berserta dengan imam, ada perkara yang kita makruh, ada haram dan umpamanya. Contoh takbir. Takbir tadi tidak boleh serentak. Nanti akbar imam baru kita, tu orang kita tahu belaka dah. Itu apa panggil rukun hak yang ataupun perbuatan imam yang kita tidak boleh buat berserta beriringan dengan imam. Satu.
Kalau buat juga dalam keadaan tahu dia, maka batas sembahyang makmum itu. Imam tak ada masalah. Sebab kita bila sebut ikut imam, maka takbiratul ihram mesti selepas selesai takbiratul ihram imam. Ada perkara yang kita sunat berserta dengan imam. Itu lafaz amin. Lafaz amin memang sunat dalam mazhab Syafi'i. Nah, mazhab lain dikir lain sikit. Mazhab Syafi'i, bila sebut imam sebut a, kita pun sambut lalu a. Sebelum imam berakhir sebelum berakhir itu kita berhenti dulu. Itu dipanggil kita berada dalam dua amin, kita tengah tu. Itu panggil berserta. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikat disebut situ, maka ulama berbincanglah. Bila masa amin seseorang makmum itu akan beriringan dengan takmin para malaikat. Lalu ulama kita sebut sebutan amin para makmum akan beriringan dengan lafaz iman, lafaz takmin para malaikat bila dia berserta menyebut bersama imam. Tu. Dan nak sebut serta bersama imam tak macam mana? Nanti imam sebut a dulu baru kita sebut, dan berhenti sebelum min imam. Tu yang disebut oleh para ulama kita. Dalam bab tu disunatkan kita beriringan lafaz amin. Hak lain jasahlah amin je. Okey. Ada hak yang kita dimakruhkan beriringan. Dalam banyak-banyak perbuatan lah. Rokok, sujud, mana-mana lah. Ya, kalau kita buat iktidal serta dengan imam, maka fadilat berjemaah ketika iktidal hilang. Kalau kita beriringan bersama imam dalam bab sujud, maka fadilat berjemaah bersama imam hilang masa tu. Mungkin waktu lain kita buat ikut secara yang betul. Hak lain tu betul, tepat lah. Tapi yang beriringan itu akan hilang fadilat tu. Kalau buat semua, tak ada benda, habis tu. Ada. Jadi benda tu kena jaga. Lengah-lengah kita mari sembahyang berjemaah, tak ada benda. Tu kena jagalah tu. Sebab itulah dia ada peraturan-peraturan yang perlu kita ikut. Ada benda yang perbuatan yang kita harus sahaja kita nak ikut follow bersama dengan imam, beriringan ke nak baca lambat tak apa. Contoh zikir dalam sujud, dalam rakaat. Imam rakaat, kita pun jangan buat kita rakaat. Betulan imam start lambat lagi, kita pun baca zikir dulu. Tak apa. Kita habis tiga kali tasbih lebih dulu pada imam. Tak apa, dalam bab tu tak apa. Okey. Ada benda yang menjadi khilaf di kalangan ulama kalau kita membaca Fatihah beriringi dengan imam. Itu lain sikit. Jika sekiranya kita sembahyang hak yang kita yakin imam ni jenis baca laju dan suruh pun tak baca. Kalau baca pendek ketok. Kalau kita pendek ketok kita katalah. Contoh sembahyang tarawih nah. Sembahyang tarawih hak biasa-biasa, sembahyang lain kadang-kadang ataupun mungkin kadang-kadang ada sembahyang mungkin maghrib lah biasa hak pendek-pendek, imam baca surah Ikhlas contoh. Selepas biasa rakaat kedua lah. Ataupun rakaat pertama imam baca surah Ikhlas dah. Imam ni pesan gitu, ikhlas sungguh dia. Jadi setiap rakaat pertama tu dia baca surah Ikhlas. Kita ni agak-agak makmum kalau selepas Fatihah imam, kemudian kita pun baru nak start baca Fatihah, imam baca surah Ikhlas. Agak-agak kita down tau. Agak kita lah kalau kita jenis slow baca, maka ulama kita kata baik baca bersama imam pun tak apa dalam situasi itu. Sebab apa? Tidak mahu nanti kita terlewat daripada sempat rokok bersama imam. Walaupun kita mungkin makmum yang diuzurkan 3 rukun yang panjang, tapi adalah sebaiknya kita sempat habis Fatihah dalam keadaan imam tu masih lagi kita sempat bertamakninah bersama imam di dalam rokok. Itu paling baik. Tapi bimbanglah juga kalau imam baca surah pendek, kita pun baru start Fatihah, tak dah. Kita pun jadi terkejar-kejar nak pergi Fatihah sebab nak rokok. Sebab sedangkan kita tak wajib terkejar pun. Tapi bimbang tak sempat rokok untuk kurang kelebihan itu, maka lebih baik kita baca Fatihah di awal sikit walaupun seretak dengan imam. Ataupun mungkin lewat sikit dan seumpamanya. Tu. Tapi kalau baca Fatihah lebih awal tu tidak digalakkanlah. Tahu dah imam baca Fatihah, kita pun nak baca Fatihah juga. Sedangkan lepas Fatihah imam baca surah panjang, kita nak start Fatihah juga. Itu tidak digalakkan. Supaya pembacaan kita tidak bertembung dengan pembacaan imam. Imam baca kita dengar. Itu hakikat cara yang paling baik. Dan tiada mengapa mengembali imam akan takbiratul ihram dengan perlahan. Dan tiada angkat tangan dengan niat kedua. Jika tiada tahu makmum. Isu apa dia ni? Isu ni katakanlah makmum imam tu takbir Allahu Akbar. Okey.
makmum belakang pun takbir juga, Allahu Akbar. Tiba-tiba imam sedar, dia salah niat. Contoh kita bincang dulu. Imam salah niat. Alah berat imam, aku nak awan. nak tembak lari ke? Jangan, duduk kat tika tu. Jangan lari. Habis tu macam mana? Dia boleh takbir kali yang kedua secara disebut apa dia? Dan apa lagi? Dengan perlahan. Dan tiada mengapa mengembali imam akan takbiratul ihram dengan perlahan. Tidak menjadi salah dan tidak memberi mudarat kepada makmum yang sudah takbir. Nah, imam takbir Allahu Akbar. Kemudian makmum takbir Allahu Akbar. Mungkin tengah-tengah baca doa iftitah tiba-tiba imam sedar dia tu silap niat. Patutnya niat mayang isyak. Dia niat mayang garik. Salah baru dia sedar. Aku mana mayang garik ni? Lepas tu dia nak apa ni? Dia pun boleh takbir Allahu Akbar kali yang kedua sebagai mengganti yang pertama yang batal tadi. Jadi bila dia takbir yang kedua, kebarangkalian berlaku sama ada makmum tu tahu ataupun tak tahu. Nah, kalau makmum tak tahu, tak ada menjadi masalah. Kalau makmum tahu pun tak jadi masalah. Cuma isu ni kat mana? Makmum tu kena niat semula dah untuk sebagai berjemaah. Sebab bila batas sembahyang yang pertama, makmum tu dia kira macam mayat seorang. Dia kira macam mayat seorang. Dia kira begitu. Bila imam takbir yang kedua, hak makmum tadi macam mana? Kan dia kira seorang. Kalau dia tahu imam tu takbir kali yang kedua, maka dia pun niat balik sebagai makmum. Jadi makmum hak pertama tadi semacam tak jadi makmum. Jadi macam mayat seorang. Tak ada masalah lah. Dah tak lama dah kita dah tahu benda ni. Tak tahu dah apa. Tu afallahu amma salah. Mudah-mudahan begitu sebab ilmu yang tersembunyi sangat-sangat. Okey. Kalau imam makmum tu dah tahu, tak apa, pergerakan sembahyang tak ada masalah. Sembahyang tetap sah. Jadi boleh kalau kita tahu imam takbir kedua kali kedua. Kalau tahu dan kita pun memanglah secara automatik nak ikut imam juga tu ada niat lah tu. Kalau kita duduk belakang memang nak follow imam, niat lah tu. Kecuali kita kata imam takbir yang kedua malah aku ikut imam. Kita kan begitu. Maka secara automatik itu adalah niat kita berpisah dengan imam. Nah, kalau kita tak niat gitu, maka kita tengok imam kali yang kedua, biar ikut imam juga lah. Maknanya kita tu nak makmum jugalah. Jadi benda tu benda yang terlalu halus untuk kita bincang pasal niat tu. Cuma nak royaknya, imam kalau takbir pertamanya silap dan salah yang menyebabkan sembahyang tu batal, maka dia boleh takbir kali yang kedua tanpa memaklumkan kepada makmum, makmum batal balik sembahyang, aku nak takbir sekali lagi. Tak perlu royak begitu. Memadai dengan takbir makmum yang pertama dan sudah sah. Dan perbuatan itu tidak dianggap makmum mendahului imam. Sebab perbuatan imam yang pertama tadi, dia sudut zahir makmum dia sah dah. Dia sudut pandangan zahir makmum tengok imam sah, kita pun takbir lah. Tiba-tiba imam tu batal, sembahyang makmum tidak terjejas. Cuma imam yang takbir sekali lagi. Itu maksud dia. Dan tiada angkat tangan dengan niat yang kedua. Jika tiada tahu imam, tiada tahu makmum tak tahu apa satu pun pasal imam tu batal, maka jangan angkat takbir, senyap-senyap dah, tutup speaker aja Allahu Akbar. Sama-sama. Nah, kalau mic yang duduk kat mulut ni, tutup mic tu, takbir kali lagi Allahu Akbar. Makmum lain tak tahu, okey selesai masalah. Kalau buat rapat mulut habis dah. Hak belakang jadi guana kita tak tahu lah. Ada. Nak ayatnya boleh sahaja. Dan itulah cara imam untuk mengurus sembahyang kalau perbuatan imam tu takbir tu silap. Dan dia ada sembahyang lagi, tak batal wuduk. Lainlah kalau batal wuduk, dia pun keluar lah. Dia keluar ambil sembahyang. Sama ada dia cari orang lain ganti ke, ataupun dia kata tunggu sekejap. Dia pun ambil sembahyang birat tu mari semula. Tak apalah. Kalau sejid tu ada birat tu pahit air. Kalau pergi dinung, jauh nu tak usah tunggulah. Cari orang lain lah pula. Sebab tu belakang imam tu ada pembantu dia yang agak-agak. Kalau imam batal dia pun naik. Gitulah. Itu dalam para ulama bincang dalam bab istikhlaf, itu ganti imam dalam sembahyang, sama ada sembahyang berjemaah atau sembahyang Jumaat, dia ada perbezaan dan syarat-syarat tertentu. Itu kita bincang dalam bab yang lain lah. Dan tiada mengapa menyertai salam, serentak salam dengan imam, tak apa, tapi makruh. Luput fadilat. Imam as-salam, dia pun as-salam juga sudah molek, maka rugilah fadilat dia tu.
Hak yang paling baik kita beri salam selepas selesai salam kedua imam. Imam salam kedua selesai baru kita beri. Ataupun kita pun congok-congok juga kuku imam entah masuk balik dalam sembahyang. Itu sebab itulah disebut oleh para ulama kita dalam kitab yang berkaitan dengan peraturan imam al-qaulut tam tu antara imam dan makmum. Bila imam beri salam yang kedua, kita dok terus beri salam. Kita tengok dulu kalau imam tu barangkali masuk bulu dalam sembahyang, sebab mungkin imam baru teringat dok buat benda ni contoh apa dia? Contoh imam terlupa nak sujud sahwi. Masa dia duduk tahiyat akhir tu dia memang nak sujud sahwi lah, sebab dia tertinggal mungkin tahiyat awal, mungkin tertinggal kunung atau benda apa-apa yang dia buat yang menyebabkan imam sunat sujud sahwi. Okey, masa tahiyat akhir imam planning dia tak lapar dia nak sujud sahwi, dia pun baca tahiyat. Selepas fil alamin innaka hamidum majid, dia bagi dak teringat nak sujud sahwi, dia pun assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dah molek. Nah, kita pun belakang assalamualaikum lah. Kalau kita dah assalamualaikum tak apa, habislah. Tapi kalaulah kita ni dak salam lagi, imam pun selepas imam salam, kita pun tunggu. Imam pun masuk balik. Imam pun pergi sujud. Kalau kita nak tengok kita, apa imam lepas salam, lepas tu masuk mula pergi sujud. Kita andaikan bahawa imam tadi memang ada hasrat nak sujud sahwi tapi tak teringat. Kita pun boleh ikut lagi. Kita boleh ikut lagi imam tadi tu untuk sujud sahwi, walaupun kita tak tahu menahu pun imam ada buat benda ke yang perlu sujud sahwi, tak apalah, kita boleh ikut lagi. Nak royak kepada kita bahawa pergerakan makmum untuk berpisah dengan imam ataupun selepas selesai imam, kita bagi masa sikit. Sama ada makmum yang sempurna ikut imam atau makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk yang barangkali kena tambah lagi beberapa rakaat selepas itu. Bila imam kalau dia nak naik untuk tambah rakaat, biarlah selepas selesai salam kedua imam. Itu yang paling baik. Kadang-kadang orang kita lepas imam assalamualaikum pertama, dia pun naik selalu. Tidak menjadi salah. Sebab dia sudah dianggap berpisah dengan imam. Bila salam pertama imam tu, dia kira imam tu selesai sembahyang dan dia dianggap putus. Tapi hak yang paling baik dalam mazhab Syafi'i, selepas salam alaikum imam kali yang kedua, barulah makmum tu naik untuk tambah rakaat, makmum masbuk lah. Dan disebut juga oleh ulama kita, bagi masa sikit kalau imam masuk balik. Imam masuk balik mungkin sebab apa? Sebab nak sujud sahwi ya, yang tertinggal dan sebagainya lah. Jadi bagi makmum masbuk tadi, kalau ditunggu, jangan tunggu lama sangat, sebab waktu itu dia tak boleh tunggu lama bagi makmum masbuk. Hanya tunggu untuk memastikan tiada apa-apa pergerakan imam selepas itu dah yang selesai sembahyang itu. Jadi lepas imam wisalam kedua, kalau tak ada apa-apa, kita pun naik. Dah boleh tunggu lama sebab kita dah bincang dulu, makmum masbuk tidak boleh tunggu di tempat yang bukan hak dia. Kalau tempat itu memang tempat hak dia, tidak menjadi salah. Contoh dia duduk tahiyat awal, imam duduk tahiyat akhir sedang maulid, dia pun duduk untuk hak dia, imam duduk memang rukun dia. Jadi bila imam wisalam, dia pun duduk tahiyat awal, mungkin tahiyat awal dia dah habis lagi. Tak apa, dia boleh baca tahiyat awal dia tu. Maka dia duduk lama sikit kerana untuk menghabiskan tahiyat awal dia, tidak menjadi salah kerana itu hak dia. Jangan duduk lama kalau bukan hak dia, yang kita dah bincang pada malam yang lalu. Artinya luput pada juzuk yang menyertai akan imam oleh makruh. Jadi luput ke semua sembahyang. Hilang fadilat masa dia ikut imam hak tu. Hak mana? Dia ikut serta imam masa rokok, maka hilang kelebihan berjemaah masa tu. Hak lain ada kekal lagi. Tapi jadi nipis lah pahala, makin kurang makin kiki, makin kurang makin kiki. Banyak mana kurang tu wallahu a'lam, kita serah pada Allah Taala, itu ilmu dia. Berkata Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Fathul Jawad, dan jika mendahulu makmum akan imam dengan Fatihah, makmum baca Fatihah lebih awal pada imam. Takbir memang dia takbir lambat dah. Imam takbir Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar. Imam baca doa iftitah, makmum baca Fatihah lalu. Ataupun imam baca doa iftitah panjang sampai sepaham dia doa iftitah, kemudian baca lagi wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh sampai habis tu. Makmum ni baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Habis situ. Itu orang panggil
batasan ataupun had minima doa iftitah tu. Wajah tu orang lain pula. Jadi imam baca panjang, makmum baca pendek. Makmum habis dah bukratan wa asila, makmum pun terus bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam tengah baca tengah baca doa iftitah lagi. Tu dipanggil makmum mendahulu akan imam dengan Fatihah. Itu satu. Ataupun imam sedang baca doa iftitah, makmum lepas takbir terus baca Fatihah. Ada? Okey. Maksudnya makmum mendahului imam baca Fatihah. Atau tasyahud. Atau selawat dan seumpamanya. Imam naik tahiyat akhir, makmum pun naik tahiyat akhir. Imam dah start lagi tahiyat, mungkin imam nengung sikit. Makmum start lalu naik tu, start lalu at-tahiyyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Imam baru start at-tahiyyat. Maksudnya laju makmum daripada imam dia sudut rukun qauli. Rukun fi'li tak dah. Rukun fi'li betul dah ikut imam. Rukun qauli macam mana? Tiada mudarat, maksudnya tak batal sembahyang. Sembahyang tak batal. Tapi kelebihan dia rugi. Tetap tidak sempurna sembahyang dia dari sudut fadilat berjamaah. Sebab apa? Sebab makmum tetap disunatkan bukan sekadar melewatkan pergerakan dari sudut rukun fi'li, bahkan rukun qauli pun sunat dilewatkan. Itu hakikat maksud sembahyang berjamaah. Kata Qil, ada pandangan yang dhaif dalam mazhab Syafi'i, wajib ulangi baca, kena baru ulang balik sebab Fatihah yang dia baca sebelum imam tidak sah. Ini pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i. Disebutlah kitab kita Qil lah. Dalam kitab lain disebutlah nama ulama tu. Tak sebutlah sini. Okey. Bila imam tak baca Fatihah lagi, makmum baca dah. Dalam situasi mana tu? Dalam situasi yang sederhana, maksudnya selepas Fatihah imam, barangkali yang imam akan baca surah panjang juga yang sempat untuk makmum baca Fatihah. Ini dalam situasi muqtadil lah, kita kata situasi yang sederhana. Maksudnya situasi yang imam baca doa iftitah, kemudian baca Fatihah, kemudian baca surah yang cukup untuk makmum habiskan Fatihah. Ataupun yang comel lagi, imam baca Fatihah, kemudian sebelum surah tu imam diam sekejap. Diam kadar yang melayakkan ataupun kadar yang cukup untuk makmum selesaikan Fatihah dia. Itu hak yang dalam mazhab Syafi'i hak comel sekali lah tu. Okey. Lepas Fatihah imam diam sekejap. Kita ambillah diam lebih kurang 30 saat lah ataupun 40 saat lebih kurang begitu untuk satu kadar Fatihah sederhana. Kemudian imam baru start surah. Jadi kalau makmum tahu itu sifat imam dalam dia bertugas jadi imam, masa ketika itu afdal, sangat-sangat dituntut makmum lewatkan Fatihah dia. Baca selepas atau baca mana? Baca waktu imam diam tu. Itu paling baik. Kalau makmum tahu begitu. Dah kata dah. Kalau tak tahu, tu cerita yang kedua. Kalau tahu, maka sebab tu ditimbul sini. Ada pandangan yang kedua mengatakan wajib ulangi balik. Wajib ulangi balik Fatihah yang dia baca beserta imam tadi. Sebab apa? Kerana Fatihah yang dibaca beserta dengan imam tu tidak sah menurut pandangan yang dhaif tadi. Dah bila begitu, satu pandangan kata tak apa. Pandangan yang kedua kata tak boleh. Baik, kita ambil tengah. Hak tengah mana? Kita bacalah Fatihah selepas selesai Fatihah imam. Itu hak paling molek. Okey. Jadi, lepas tu kita, baiklah kita nak baca Fatihah selepas Fatihah imam. Tapi ustaz, masa saya baca Fatihah, imam baca surah. Jadi saya pun rasa terganggu. Sebab tu saya baca awal. Kata dia contoh. Maka di situlah timbul dalam mazhab Syafi'i sunat imam diam sekejap. Diam untuk bagi masa bagi makmum supaya baca Fatihah. Kita habis Fatihah, imam start surah. Kan comel. Kita dengar hak kita, lepas tu dengar hak imam pula. Jadi pahala berganda sama. Ni kalau imam baca surah, kita baca Fatihah. Nak dengar siapa? Nak dengar imam ke dengar hak kita? Mulalah jadi berterabur. Aku baca kuat sikit nak suruh aku dengar. Lepas tu kita pun mari lapar balik. Fatihah ni wajib dengar di telinga. Kita nak dengar di telinga gua, imam pakai mic. Gagah imam lah. Kita pun tebai juga kuat, imam pun kuat juga. Jadi derang habis lah sejik. Ada. Maka sewajarnya ada ruang itu yang dikata dalam mazhab Syafi'i. Kecuali disebut ulama kita, boleh saja kita baca Fatihah beserta imam kalaulah dibimbangi dan kita yakin bahawa bacaan Fatihah kita selepas Fatihah imam tak sempat. Sebab apa? Satu, imam tak baca surah.
Yang kedua, ataupun imam baca surah yang pendek yang tak sempat untuk saya habiskan Fatihah, yang menyebabkan mungkin terlewat rokok bersama imam. Jadi dalam situasi itu ulama kita boleh dibaca Fatihah berserta dengan imam. Ataupun imam ni bacaannya laju sangat dan makmum ni sama ada sederhana atau lambat. Kalau baca selepas Fatihah imam memang tak dang, jadi apa ni, jadi makzur semua, uzur semua, 3 rukun panjang. Memang lambat semua dengan imam, tak comel sembahyang. Walaupun dimaafkan, maka ketika itu digalakkan kita baca Fatihah berserta imam ataupun lebih awal daripada imam. Kata qil wajib ulangi baca serta imam atau kemudian daripada Fatihah imam kena ulang balik. Lepas makmum tak habis Fatihah, mungkin imam baca surah, dia pun kena ulang balik sekali lagi Fatihah menurut pandangan yang kedua. Dan ialah aula, maksudnya baca selepas daripada selesai imam Fatihah, ulang balik selepas daripada Fatihah imam, itu lebih baik. Maksudnya makmum tu baca Fatihah sebelum imam. Okey, makmum tu habis dah, imam baru start Fatihah. Okey, timbul pandangan kedua kata Fatihah imam tak, Fatihah makmum tu tak sah. Jadi untuk yang lebih baik, makmum yang baca Fatihah tadi, lepas habis dia ulang balik selepas selesai Fatihah imam. Untuk jadi macam biasa, perbuatan yang baik ialah setiap pergerakan makmum adalah selepas daripada pergerakan imam. Itu baru comel, nak balik situ semula. Okey. Maka atas perkataan wajib ulangi. Bila sebut ada pandangan kedua yang mengatakan wajib ulang, kalau tak ulang mana? Kalau tak ulang tak sah lah kata pandangan yang kedua. Tadi kata tak apa, tak ulang pun pasal mu baca Fatihah dah. Baca Fatihah dah walaupun lebih dahulu pada imam, pandangan muktamad dalam mazhab kita Syafi'i kata sah dah. Tak apalah, dah kena ulang, tak perlu ulang dah. Sekarang kita ada dua pandangan, satu kata wajib ulang, satu kata tak wajib. Jadi nak ambil ke mana? Ambil jalan tengah. Itu yang dalam mazhab kita dipanggil al-khuruj minal khilaf mustahabbun. Dah itu dah. Jika tiada diulangi, batal sembahyangnya. Kalau menurut pandangan yang kedua lah, maka batal sembahyang. Maka sunat memeliharakan ini khilaf. Perbezaan dua pandangan ulama ini perlu kita raih. Bahkan caranya macam mana kita raih? Sunat takhirkan sekalian Fatihah makmum daripada Fatihah imam. Itu yang terbaik. Maksudnya selepas waladdallin dan amin semua sekali lengkap, barulah kita start dengan bismillah ataupun a'udzubillah. Dah itulah. Itu cara yang paling baik. Jangan gaduhlah nak baca Fatihah kecuali dalam hal yang kita sebut tadi. Dan jikalau pada 2 rakaat yang awal daripada sembahyang sir, sembahyang yang perlahan, sembahyang zuhur dan asar, jika sangka ia makmum tadi akan imam membaca surah, sunat juga kita baca Fatihah selepas Fatihah imam dalam sembahyang zuhur atau asar. Kalau kita yakin bahawa imam selepas Fatihah dia akan baca surah, kita tahu guna agak-agak imam akan baca surah selepas daripada Fatihah dalam rakaat pertama dan kedua sembahyang zuhur dan asar. Sembahyang zuhur asar kita tak dengar imam baca, memang tak dengar. Tapi boleh je dengar. Pertama kalau betulan imam pakai mic. Kadang-kadang kita dengar butir-butir desi-desi. Imam baca Fatihah, lepas Fatihah imam baca surah, kita tahu benda tu. Ataupun kita mayang tepi imam. Imam makmum seorang. Imam seorang, makmum seorang. Kan duduk balik kanan. Bila duduk balik kanan kan dekat. Bila imam baca doa iftitah, dia dengar. Jadi dalam situasi itu, kalau kita ambil contoh hak yang makmum dengar bacaan imam dalam sembahyang zuhur dan asar. Imam takbir, makmum pun takbir. Imam baca doa iftitah, makmum dengar, makmum sunat baca doa iftitah juga walaupun beriringan tak apa. Kemudian bila imam baca Fatihah dan makmum yakin selepas Fatihah imam akan baca surah yang melayakkan atau sempat untuk aku baca Fatihah selepas itu, sunat bagi makmum jangan baca Fatihah lagi. Tunggu imam baca Fatihah sampai habis untuk sembahyang zuhur asar tadi. Sunat juga. Maksudnya kalaulah kita ambil hukum umum, kalau seseorang makmum dapat dengar dan tahu bacaan Fatihah imam, bila masa imam baca Fatihah kemudian disambung dengan surah, kalau makmum tahu, sunat juga makmum baca Fatihah selepas daripada Fatihah imam walaupun dalam sembahyang zuhur dan asar. Sembahyang yang kita tak dengar.
Jadi kata kuncinya kalau makmum tahu sama ada dengar atau tu memang dia tahu dah imam ni baca gitu semua. Itu dua benda. Jadi tahu, maka secara automatik makmum sunat baca Fatihah selepas selesai Fatihah imam. Dan untuk apa dia? Untuk betul-betul sembahyang makmum itu ikut imam. Panggil ikut imam maksudnya buat selepas selesai imam buat. Sampai kepada bacaan Fatihah dalam sembahyang Zuhur dan Asar bagi rakaat pertama dan kedua. Sampai tara tu nak wahyat, makmum kena ikut selepas selesai perbuatan imam. Itu kata kunci dalam sembahyang berjemaah. Kita ikut selepas selesai imam. Bukan buat berserta perbuatan imam. Itu bukan cara. Jadi cara yang terbaik dalam sembahyang berjemaah, kita ikut imam apabila imam selesai membuat sesuatu perbuatan termasuk bacaan Fatihah. Siapa tahu itu. Okey. Ni disebut apa dia? Jika ia makmum, jika sangka ia akan makmum akan membaca imam membaca surah. Dan jika ketahui makmum bahawasanya imam menyimpan atas Fatihah sahaja, lazim makmum bahawa membaca Fatihah serta membaca imam. Kalau imam tu memang dia baca Fatihah saja, surah dah ataupun pendek ketok, jadi kita dak dang. Ketika itu bolehlah kita baca Fatihah bersama dengan imam. Kalau kita sebut tadi. Kalau imam baca Fatihah, kemudian selepas Fatihah imam dak baca surah. Tak boleh kita ni, maka kita pun sunat baca Fatihah tu bersama imam. Ataupun imam akan baca laju surah, memang ataupun surah tu pendek menyebabkan kita tak sempat, maka sunat kita baca Fatihah walaupun berserta dengan imam. Ini contoh mudah kita ambil dalam sembahyang tarawih, hok yang jenis imam pecut laju. Imam pecut laju, imam lepas Fatihah surah lalu. Begitulah. Jadi kata kunci kita dalam sembahyang jemaah, makmum hendaklah buat sesuatu perbuatan apabila imam selesai sesuatu perbuatan. Barulah kita mendapat ganjaran yang penuh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna rushdak. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.